Dan insya-Allah pada malam ini kita akan lepas pada hadis yang ke-33, ya, iaitu tentang yang lebih banyak menulis lebih luas ilmunya. Lebih banyak menulis lebih luas ilmunya. Seperti mana dinyatakan dalam matan hadis ini? Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب أخرجه البخاري والترمذي. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada dari seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada saya kecuali Abdullah bin Amr bin As. Maka dia lebih banyak daripada saya kerana dia menulisnya dan saya tidak menulisnya. Ini kata Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmizi. Abu Hurairah antara orang yang banyaklah meriwayatkan hadis, lebih kurang 5,000 lebih hadis yang diriwayatkan. Tapi dia sebut Abdullah bin Amr bin As. Dan dia lagi banyak. Ya. Sebab apa? Sebab dia menulis hadis Nabi ini. Ya, sebab bila kita tulis ni dia lekat kan. Lekat fi sutur pada kertas yang kita tulis tersebut. Dan orang lain pun sama-sama dapat bacakan. Keterangannya hadis ini juga berkait rapat dengan hadis sebelumnya. Ya, yang kita baca iaitu yang pandai tolong menuliskan bagi yang kurang pandai. Ya, juga bermaksud tolong ajar. Ajarkan orang. Ya, sekiranya tidak tahu kita tolong bantu. Bila kita sama-sama berkongsi ilmu ni, maka ilmu ni dia takkan hilang. Dia berbeza dengan harta. Harta kalau kita belanjakan untuk orang pun dia habis. Tapi kalau kita ilmu ni disebarkan untuk orang, maka kita akan dapat lagi ilmu. Ya, dia tak hilang pun. Jadi hadis ini juga berkait rapat dengan hadis sebelumnya yang menyatakan bahawa orang yang menulis itu ialah orang yang paling banyak memperolehi ilmu. Sebab tu hari ini kita dapat ilmu pun dengan cara tulisan lah. Kan? Kita baca daripada kitab ulama-ulama terdahulu. Mujur kan? Syukur pada Allah Ta'ala kerana ulama-ulama terdahulu ini mereka tidak sekadar menyampaikan ilmu hanya melalui pendengaran hafazan sahaja. Tetapi mereka ambil usaha untuk tulis, ya, untuk menulis kitab-kitab. Jadi sebut menulis ni tuan-tuan, dia bukan free, ya, dia pakai kos. Jadi para ulama mereka pun terpaksa bekerja juga untuk mencari rezeki, untuk mencari bekalan macam ni. Cuma kita tak dengar secara khusus lah sebab itu bukan keutamaan, dia tak cerita pun. Kecuali yang kita tahulah macam Imam Abu Hanifah, dia sebagai seorang peniaga kain, ya. Dan juga ulama-ulama lain lah, mereka juga bekerja. Cumanya itu bukan, tak payah hanya cerita dalam kitab je lah, sebab itu bukan keutamaan pun, ya. Yang penting ilmu tu disebarkan. Jadi atas usaha inisiatif mereka lah hari ni alhamdulillah ilmu tu sampai kepada kita, ya. Sebab tu mereka ini menulis kitab, ya, bukan macam hari ni lah. Hari ni bila dia satu kitab dia boleh cetak banyak-banyak kan. Jadi ulama dulu menulis kitab itulah yang dipegang, ya. Daripada situ pula dipecahkan pula. Lepas tu kita tak pelik kalau kita Ihya Ulumuddin tu karangan Imam Al-Ghazali, ya, bila mana para ulama lain ambil ni dia pecah lagi kan. Jadi macam kitab ada, ya, macam jenis kitab ada. Tapi semuanya berasal daripada Ihya Ulumuddin, ya. Jadi di sini menerangkan bahawasanya Abu Hurairah sendiri mengakui kelebihan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As kerana dia menulis hadis sedangkan Abu Hurairah tidak menulisnya.
Ya, bukan sekadar Abdullah Amr bin As saja, ramai lagi lah, antaranya Zaid bin Sabit juga, dia juga menulis. Walaupun ketika itu terdapat larangan daripada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab baginda bimbang, takut-takut tercampur antara wahyu Al-Quran. Sebab ketika itu Al-Quran masih turun. Rasulullah larang lah. Takut-takut tercampur antara hadis dan juga Al-Quran. Jadinya, ya, ketika itu Rasulullah hanya menggalakkan sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran sahaja. Tapi datang selepas Sayyidina Abu Bakar, maka dia telah mengumpulkan Al-Quran tersebut. Sebab dia pun dibimbang, dia memang digalakkan tulis satu mushaf. Sebab apa? Sebab bila mana berlaku peperangan, ya, menentang golongan Riddah, golongan murtad ni, ramai para sahabat yang hafiz Al-Quran telah syahid. Maka dia tengok ramai yang hafiz Al-Quran telah syahid, dia bimbang, takut-takut kalau ramai lagi yang syahid, tak apa lagi nak hafal Quran. Maka dikitulah dikeluarkan arahan supaya ditulis Al-Quran tersebut. Cuma zaman Sayyidina Uthman bin Affan, dia telah seragamkan Al-Quran tersebut dalam bentuk satu bacaan sahaja. Ya, ini. Jadi banyak kita ulama yang banyak menghasilkan kitab tu lebih luas ilmunya. Macam kita pun sama, ya, lebih banyak kita membaca, banyak juga ilmu pengetahuan kita. Ya, sebab tu pentingnya bacaan, Iqra. Ya, sebab tu ayat yang mula turun tu Iqra. Ini tidak ada pada ulama khilaf tentang nuzul ayat Al-Quran ni. Ya, surah Al-Alaq itulah ayat yang pertama turun. Baca. Maksudnya segala sumber ilmu kita dapat kita melalui pembacaan. Ya, baca, belajar, ya. Dan Rasulullah juga sebut kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala khamisan fatahlaka. Jadilah kamu alim, ya, jadilah kamu orang yang alim. Ulama lah orang alim yang banyak ilmu. Sebab orang alim ini dia mengajarkan ilmu. Jadi orang alim ini, ya, antara tanda dia berilmu bila dia mengajarkan ilmu tersebut. Ya, tadi kalau dia menyimpan ilmu tersebut tak sebarkan, belum alim lagi. Walaupun orang mengakui dia hebat, ini mengaji kat sini, mengaji sini tak. Ya, tapi dia tak menyampaikan ilmu tu, maka tak bukti lagi lah kealimannya itu. Ya, jadi orang alim ini dia menyampaikan ilmu. Tak mampu nak jadi orang yang alim sebab atas keterbatasan. Maka, ya, muta'alliman. Kun aliman atau muta'aliman. Ataupun kamu tak mampu jadi orang yang alim, jadilah kamu orang yang mendalami ilmu, orang yang belajar ilmu. Ya, minat. Ya. Sebab apa? Kita niat untuk belajar ilmu ni untuk kita amalkan untuk bekalan kita di hari akhirat. Sebab tu kita kena pastikan kesahihan ilmu yang kita perolehi dan amalan yang kita perluhi. Tak mampu untuk jadi orang yang belajar, maka jadilah yang ketiga, mustami'an, orang yang mendengar ilmu. Belajar ini dia pergi ambil secara khusus lah. Ya, dia belajar sama dia melalui masuk dalam bidang agama ni, belajar secara disiplin. Tak mampu, pergilah dengar ilmu. Jadilah orang yang mendengar ilmu. Dia tak daftar pun untuk belajar, tapi dia rajin mendengar ilmu. Itu pun dapat juga tempias. Ya, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Nak mendengar pun tak sempat, tapi dia dapat menyumbangkan ilmu. Dengar je ada pengajian mana-mana, ada pakaian nak pakai kitab, dia sumbangkan. Nak apa dah saya sponsor lah kitab ni. Ada mana-mana pengajian yang kata, oh minum ada tak, dapat saya sponsor lah minum untuk orang mengaji ni tak. Tapi dia sendiri tak sempat nak pergi. Tak? Fala khamisan, maka jangan jadi orang yang kelima. Ya, fatahlak, maka malanglah dia, celakalah orang macam ni. Yang kelima ni apa dia? Jadi orang alim pun dia tak nak, belajar pun tak nak, mendengar ilmu pun dia tak nak, cinta ilmu pun dia tak nak. Maka malanglah orang macam ni. Jadi janganlah jadi orang kelima. Paling kurang kita dalam 4 golongan ni jadilah salah satu, tuan-tuan. Tempatkan diri kita ni salah satu di 4. Jangan letak kedudukan yang kelima ni. Apa pun tak boleh. Ya. Ini tentang hadis yang ke-33. Dan hadis yang ke-34 pula, hendaklah menulis ilmu itu dengan teliti. Ya. Ilmu ini
Kenapa kena teliti? Sebab nanti takut dibimbangi salah faham. Terutamanya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini kadang-kadang sebab dia tak ada baris. Bila dia tak ada baris ini, kadang-kadang cara pembacaan tu salah. Makna pun salah. Jadi bagaimana caranya? Sebab tu perlu je orang yang menguasai ilmu. Asasnya bahasa Arab. Kan? Pada nak cerita tentang ni lah, maka dia kena kuasai benda ni lah. Bahasa Arab tu asas, sebab dia sumber pada ilmu agama. Kan? Salah baris, salah panjang pendek pun dia bunyi lain. Salah huruf bunyi pun lain. Kalbun dengan kolbun. Ya, kalbun anjing, kolbun hati. Tak lari jauh bunyi tu. Tak. Itu dia punya huruf. Kalau baris, khutbah dengan khitbah. Oh lain. Ejaannya sama. Ha? Oh hari ni khatib dia baca khitbah nikah. Kan? Orang yang dengar pun gelak. Ya? Dia baca khitbah nikah. Kan? Khutbah tu pidato. Khitbah tu bertunang. Apa kaitan pidato dengan bertunang? Salah baris je pun. Ya? Tu kata tu. Jadi di situ pun boleh makna yang lain. Kan? Tambah pula kalau kita belajar asas, fa'il dengan maf'ul pun lain. Kan? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Kan? Innama yakhshallaha. Ya? Ha tu di maf'ul. Kan? Min ibadihi innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'u. Kan? Ulama tu jadi fa'il. Kan? Jadi siapa yang takut ni? Orang yang takut kepada Allah, yang kena takut tu siapa? Allah lah. Kan? Tapi kalau terbalik, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Allah pula takut kat ulama. Tengok, padahal benda yang sama tuan. Itu kita cerita benda yang asas tentang ilmu lah kan. Bayangkan kalau hari ni orang sembrono je, boleh sikit ana anta unta jadi ustaz selalu. Kan? Lepas tu jadi ustaz dekat mana? Dekat TikTok. Kan? Ustaz dekat YouTube. Kan? Dia senang je tuan nak jadi ramai followers ni. Buat kontroversi sikit. Kan? Cerita yang pelik-pelik. Ya, cerita yang pelik-pelik, cerita yang melanggar disiplin ilmu, ramailah followers. Kan? Orang yang cerita betul-betul, yang dengar cerita tentang mari sumber ni, hadis ni sebut, dalil ni sebut, ulama tu sebut, orang tak apa nak dengar. Tapi yang dengar cerita pelik-pelik ni orang suka dengar. Sebab benda tu jarang dengar kan. Dia macam berita ke tuan-tuan. Berita ni, ya tuan khabar ni, kalau berita anjing gigit orang normal, tak jadi berita pun lah. Kan? Anjing gigit orang normal lah sifat dia. Tapi kalau orang gigit anjing, ini memang jadi berita lebih ya. Jadi muka depan terus lah, letak depan. PM-nya berita buka belakang, labak sekejap. Tak? Nak ceritanya tu. Sebab inilah akhir zaman. Ya, orang suka dengar yang pelik-pelik. Dengar yang berbeza. Sebab tu ada orang, kumpulan yang mana mereka suka berdakwah apa. Benda ni betul, memang tak adalah hadis. Dan kita hadis kalau tuan-tuan cari tak jumpa. Benda ni datang daripada ada hadis kitab lagi tu. Tu. Jadi sebabkan kita ni orang awam, keterbatasan ilmu, maka kita pun telan je lah. Tak? Telan je lah. Mana mahunya datang satu amalan, satu apa aktiviti benda tu, kalau tak datang pada hadis Nabi SAW. Dan hadis Nabi SAW itu, ya, yang pasti ya termuat dalam kitab sitah tu. Kan? Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nisa'i, Tirmizi tu 6 orang ni. Ini memang ada. Tambah lagi daripada Ad-Dailami, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Muwatta'nya. Tambah ini ulama-ulama hadis yang diiktiraf. Yang mana memang sumbernya betul dia lagi. Tak ada konfus lagi dah. Tidak ada keraguan lagi dah. Ya. Bila mana datang pada hadis-hadis yang saya sebut tadi. Walaupun statusnya berbeza-beza, kita tak nafikan, tak ada masalah lah. Kan? Tapi tak ceritanya bahawasanya setiap amalan, perbuatan semua mesti datang dari sini dulu. Kalau Al-Quran tu cukup satu mushaf. Kan? Mushaf Quran tu melengkapi semua. Tapi hadis Nabi ni yang dikumpulkan oleh para ulama-ulama hadis yang diiktiraf, makanya kena datang dari semua-semua ni ya. Dia tak boleh mari ikut lain. Kalau ada yang mendakwa, ada lagi lah kitab-kitab yang diorang tak kumpulkan. Memang tak ada dalam Bukhari, Muslim memang tak ada tuan-tuan. Tapi dalam kitab tu ada.
Sebab tu bila dalam pengajian agama pentingnya sanad, rantaian ilmu yang kau dapat. Laulal isnada laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada rantaian ilmu, maksudnya daripada siapa kau ambil? Okey, kau ambil pada sini. Dia ambil daripada siapa? Dia ambil pada ni. Ni daripada siapa dapat? Itu belum cerita tentang rijal hadis lagi. Nak tengok peribadi orang yang bawa hadis tu. Ya, rantaian ni pada jalur pada rantaian yang ketiga ada masalah rupanya. Dia ni seorang yang tidak adil, dia ni seorang yang pelupa. Jadi seorang yang mana ingatan dia tak kuat. Jadi seorang yang penipu. Jadi seorang pereka hadis. Lagi. Jadi kalau kita mudah-mudah nak kata perekehkan lah, kan, orang yang mendalami ilmu hadis, ulama-ulama hadis ni kita nak kata, dia orang ni tak salah, silap. Sebab inilah orang tak ramai nak ambil. Orang tak suka nak dengar tentang kritik, ya, kritik rawi hadis, naqad hadis, ilmu rijal hadis, tak suka dengar. Sebab dia very technical. Kan? Very technical. Kalau kitab faraid pun, kalau nak buat mengajar di masjid pun, hari pertama je ramai sebab kitab free je. Masuk minggu kedua, ketiga dah sikit kurang. Baru cerita pasal technical. Kan? Kita pasal technical. Ini macam ni tuan-tuan, nak dapatkan asobah ni kena macam ni. Ayah ni. Aku dah pening benda asobah, apa benda semua dah pening. Nak, pergilah dari tempat lain lah. Pening. Dia technical. Jadi kalau Datuk kita technical, biarlah orang-orang yang mendalami bidang tersebut, biar dia teruskan. Penting tak? Ni sebab apa? Ni ilmu. Rantaian ilmu. Sebab itulah, sebab tu tentang tulisan hadis ini. Ataupun ilmu ni, hendaklah menulis ilmu itu dengan teliti. Para sahabat, kalau dia nak riwayatkan hadis, satu hadis yang riwayatkan. Datang orang ke rumah ni, jumpa dengan dia. Tolong tuan, tolong riwayatkan saya satu hadis. Okey, kejap lah. Dia akan masuk rumah ni, dia akan siapkan diri dia, mandi dulu, solat sunat dulu, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang cantik, baru dia riwayatkan. Sebab apa? Nak jaga mulianya perkataan Rasulullah. Dan tak semua sahabat dia suka riwayatkan hadis. Kan? Tak suka. Sebab apa? Dia bimbang. Takut-takut dia tersalah cakap. Kan? Kecuali sahabat-sahabat memang mereka dikenali sebagai orang yang meriwayatkan hadis. Kan? Memang mereka riwayatkan hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhuhu akhrajahu Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, jangan kamu menulis sesuatu daripadaku. Hadis Nabi lah tu, Rasulullah larang. Zaman Rasulullah larang menulis hadis selain Al-Quran. Dan barang siapa menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah dia memadamkannya. Ada orang salah faham. Kata, mana Nabi sendiri larang tulis hadis, tiba-tiba rajin-rajin pula Imam Bukhari, Imam Muslim nak tulis hadis. Nabi dah larang tuan-tuan. Wah, ni sedap ni buat bahan ni. Kan? Ya, boleh nak gebang depan orang kan? Boleh lah. Tuan-tuan tengok ni. Ni dah sebut hadis Muslim ni tuan-tuan. Nabi larang jangan tulis. Sebab tu kita pentingnya memahami konteks hadis. Ya. Dia ada lagi. Kalau Quran dia ada asbabun nuzul dalam Quran. Jadi kita boleh tahu. Macam mana turun ayat ni? Wa makar Allah wallahu khairul makirin kan? Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik penipu daya. Kan? Makanya apa? Bila masa turun ayat ni? Asbabun nuzul dia apa? Cerita dia tentang apa? Kita kena tahu. Surah Al-Mujadalah. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Seorang wanita datang mengadu pada Nabi SAW tentang suami dia tak bagi hak daripada dia. Dia datang mengadu pada Rasulullah. Kan, Rasulullah ketika itu Rasulullah diam sebab tak boleh jawapan. Dia adalah asbabun nuzul dia. Ini Quran. Tapi dalam hadis dia sebut asbabul wurud. Kenapa waridnya hadis ni? Kenapa boleh ada hadis ni? Konteks hadis ni macam mana? Seperti juga Rasulullah larang kaum wanita menziarahi kubur. Kan? Satu ketika Rasulullah larang. Kemudian bila mana dah masuk zaman akhir di hujung-hujung, maka Rasulullah benarkan pula. Adalah konteks itu. Kenapa perkara ini berlaku? Sebab tu bila memahami teks hadis,
dan juga teks Al-Quran. Teks Al-Quran tak apa sebab dia ada ulama-ulama tafsir. Nah, dalam teks hadis juga demikian. Dia ada ulama-ulama yang huraikan hadis ni sebab apa. Seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi sendiri, yang dia mengulas kitab-kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi kena faham lah. Kalau kita pegang pada zahir hadis, memang sesat lah kita ni. Ya. Sebab tu pentingnya bila sesiapa pun dia nak bercakap tentang agama, tentang suatu ulasan, baik daripada wahyu Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW, wajib bagi dia menyatakan nama ulama yang menghuraikan. Siapa yang cakap macam ni? Maksudnya bukan datang pada diri dia sendiri. Dia tak datang pada diri dia sendiri. Ya. Jadi kenapa Rasulullah larang? Kalau disebut tadi, memang betul ketika hayat Rasulullah melarang. Begitu juga dengan solat tarawih. Kenapa Rasulullah solat tarawih 3 malam je? Rasulullah tak keluar dah. Kan? Betul tak? Rasulullah solat tarawih 3 malam je. Malam ketiga Rasulullah tak keluar. 2 malam lah maksudnya. 2 malam secara berjemaah. Malam ketiga Rasulullah tak keluar dah. Kenapa? Jadi kalau kita pegang zahir, tuan-tuan, selama ni tuan-tuan buat solat tarawih 30 hari tu, bid'ah semua tu. Sesat. Nabi membuat 3 malam, Rasulullah tuan-tuan boleh buat 30 malam. Itu ke maksudnya? Nah, itu penting kita memahami konteks hadis yang dekat. Kenapa Rasulullah buat 3 malam, Rasulullah tak teruskan? Sebab Rasulullah bimbang, takut-takut diwajibkan solat tarawih tu. Solat fardu yang 5 waktu pun tak apa nak jaga, ini kan pula solat tarawih. Nah, jadi ni bimbang. Maka Rasulullah kata tak apa.